rakyat, atau yang kita kenal dengan perintahan yang zalim kerana kekuasaan tertinggi bukan milik rakyat. Penggunaan kekuasaan bukan untuk manfaat rakyat. Dengan sebab itu, kerangka rakyat di dalam negeri masih berbentuk segi tiga seperti ini, saudara. Di atas sedikit, iaitu orang kaya, sedangkan di bawah sangat banyak, iaitu orang miskin. Perbezaan di antara kekayaan dan kemiskinan pada rakyat di dalam negeri ini sangat besar. Di negara manapun yang perbezaan di antara orang kaya dan orang miskin sangat luas, nescaya negara itu akan terjadi masalah dan perpecahan. Saya berusaha menyelesaikan masalah ini dan masalah permusuhan dengan senjata, maka saya berusaha membawa tentera untuk menyelesaikan masalah di dalam pemerintahan supaya adil. Namun tidak berjadi kerana kami adalah tentera bukan pegawai pemerintah. Oleh kerana itu, saya mengundurkan diri dari kerajaan sebelum usia mencapai 60 tahun. Iaitu pada ketika usia 56 tahun, 4 tahun yang saya meninggalkan kekuasaan, tidak menggunakan kekuasaan, melakukan penggulingan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang. Itulah sebab yang saya berhenti, kemudian datang kepada rakyat dan hidup berdekatan dengan rakyat untuk berjalan menuju kekuasaan yang tertinggi. Menjadi Perdana Menteri dan menggunakan kekuasaan itu untuk menyelesaikan masalah politik dan pemerintahan yang tidak adil. Yang saya bercakap hal ini adalah supaya saudara tahu bahawa saya sudah mencuba namun gagal. Terpaksa mengundurkan diri, nanti kita akan bercakap tentang penyebabnya. Lalu saudara pun menunggu sampai di hari ini siapa? Pemerintahan manakah yang akan mengatur haluan dan kebijakan untuk menyelesaikan masalah negara? Namun belum ada. Oleh kerana itu, terpaksa saya kembali kepada dunia politik untuk menggunakan pangkat ini di dalam menyelesaikan masalah. Kerana tidak ada jalan lain. Jika menjadi yang lain, menjadi tentera atau lain lagi, kekuasaannya tidak memadai. Kalau tidak menjadi ahli politik, maka tidak akan dapat memperoleh kekuasaan untuk menyelesaikan masalah negara. Maka saya kembali sekali lagi, saudaraku, semenjak pertama kali saya mengusulkan jalan keluar, sebelum mengusulkan rantai tengah, saudara sudah bahawa renti tengah adalah orang yang berada di tengah. Menarik pihak bertemu dengan pihak kiri, mempereratkan kedua belah pihak supaya menyatu menjadi satu, iaitu menjadikan perpecahan antara kedua belah pihak menjadi satu. Orang yang berada di tengah ini mesti mempunyai kuasa yang sangat besar. Saya berusaha mengusulkan cara ini namun tidak berhasil. Kerana orang yang akan berdiri di tengah dan bertugas menjadi hakim mesti mempunyai banyak kuasa. Sama seperti bangsa bersatu yang menjadi lembaga tengah yang menjaga supaya berbagai negara tidak bertikai atau menyelesaikan masalah perpecahan di antara negara, mesti lembaga yang sangat berkuasa. Kalau tidak akan berjaya. Saudaraku, saya telah mengumumkan kepada masyarakat bahawa saya telah gagal. Maka saya memilih jalan yang kedua di dalam menyelesaikan masalah negara. Jalan yang pertama adalah berdiri di tengah, menjadi rantai tengah, namun gagal. Jalan yang kedua adalah duduk bersama salah satu pihak yang berbalah. Kita ada dua belah pihak yang berbalah ada di sini. Satu pihak lagi berdiri di sini. Saudaraku, kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini, kita mesti memilih cara ini, iaitu duduk bersama salah satu pihak di sini. Misalnya, berdiri di sini. Saya tidak akan berlawan, tetapi saya akan berpaling belakang. Lalu menggunakan tenaga kita bekerja kepada rakyat.
bukan untuk berlawan dengan pihak lain. Cara ini saya melihat sebagai cara yang cepat dan mudah. Maka saya memilih untuk berdiri bersama parti politik besar. Kita ada dua parti politik besar, iaitu Parti Pracacipat dan Parti Pheu Thai. Mesti memilih untuk berdiri dengan parti mana. Bukan saya tidak Parti Pracacipat kerana mereka tidak baik. Bukan seperti itu. Yang memilih Parti Pheu Thai kerana saudara yang dihormati di sini. Dan bukan yang memilih saya. Saya bertanya, saya mengirim surat, saya bertanya kepada kawan-kawan bahawa mahu saya bekerja politik menolong saudara, mahu saya duduk di mana. Semua menunjuk kepada Parti Pheu Thai. Saya pun tidak tahu selain beliau masih ada sebahagian orang miskin yang menunjuk kepada parti ini. Saudaraku, inilah yang saya kembali bekerja politik dan duduk bersama parti ini. Namun saya tidak menganggap bahawa parti lain berseteru dengan parti saya. Saya menganggap bahawa mereka adalah kawan. Mereka adalah satu kekuatan yang mempunyai pikiran seperti kita. Jika dapat bekerja sama dengan kita di dalam menyelesaikan masalah saudaraku, itu adalah hal yang sangat bagus. Saudara pun tahu bahawa saya ingin saudara tahu bahawa saya berdiri di sini untuk apa. Hari ini saya berdiri di sini. Saudaraku, saya telah mengirim surat mengundang saudara yang dihormati. Tidak kira anda berada di parti mana, kerana pertemuan di sini di hari ini adalah pertemuan untuk menyelesaikan masalah saudara di kawasan 3 wilayah sempadan selatan, untuk menyelesaikan masalah negara. Mohon kita membuang parti dan kelompok dahulu. Kumpulan tenaga kita semua di dalam menyelesaikan masalah negara. Itu adalah tujuan utama yang mengundang anda ke sini di hari ini. Saya yang berada di sini, saya ingin berterima kasih. Ini adalah hal yang sangat baik jika kita dapat bekerja sama dengan sesungguhnya. Saudaraku, tadi pengurusi majlis telah menjelaskan kepada anda bahawa saya sudah mulai bekerja semenjak tahun 2547 Buza. Saudaraku, hari pertama yang Persatuan Rakyat yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat 3 wilayah sempadan selatan bersatu dan bermesyuarat bertemu pertama kali pada bulan Makrakum 2549. Sudah berlangsung 3 tahun lebih. Hari itu saya mengundang Ketua Dewan Penasihat Kerajaan Jeneral Prem Tinak Solanun. Beliau pun datang. Saya mengundang beliau kerana beliau mempunyai hubungan yang dekat dengan kerajaan, seperti yang saya telah jelaskan kepada saudara semua. Ingin saya jelaskan sekali lagi, kerana saya pernah berbakti kepada raja seluruh umur saya. Dan apabila berada di hadapan baginda, saya tahu akan kemahuan baginda yang selalu ada ingat kepada saudara. Di hari ini terjadi berita dan berbagai kejadian. Ingatlah ucapan saya di dalam hati baginda itu bersih dan selalu ingat kepada rakyat. Saudaraku, ini adalah tujuan yang saya mengundang saudara di hari ini, supaya anda menjadi penengah yang membawa berita kesenangan dan kesusahan saudara di kawasan 3 wilayah sempadan selatan kepada baginda raja. Setelah hari ini, saya merencanakan untuk melaksanakan berbagai rancangan. Rancangan pertama, saya ada mengeluarkan saudara dari kawasan 3 wilayah sempadan selatan yang hari ini terpenjara di 6 negeri, baik Indonesia, Malaysia, Burma, Vietnam dan sebagainya. Bilangannya lebih kurang 1,205 orang. Kita ingin membawa mereka kembali pada hari lahir raja di tahun 2551 Buza. Namun terjadi kesalahpahaman di dalam pelaksanaan, sehingga menyebabkan rancangan ini tidak berjaya. Saya sangat menyesal. Di hari ini saya sudah berpesan kepada para duta besar untuk menjaga mereka, dan saya menjayakan hal ini. Hal yang kedua,
yang sedang saya usahakan adalah membina hubungan di antara kerajaan Thai dan kerajaan Saudi. Mungkin ada beberapa orang saudara yang bertanya, kenapa kita mesti ikut campur? Ini sangat penting. Ini sangatlah penting. Saudara pasti sudah tahu mengapa kita mesti membina hubungan baik dengan kerajaan Saudi, bukan hubungan di antara negara. Seperti yang kita sudah tahu, ada suatu kejadian dan tidak berjaya. Sampai sekarang ini, saya berusaha mencari jalan dan menolong saudara. Dan seperti yang telah saya katakan, jika tidak mempunyai kekuasaan, maka susah untuk berjaya. Apa yang anda katakan tadi merupakan hal yang sangat bagus. Saudaraku yang dihormati, apa yang